Dengan ratusan ribu pelajar dari seluruh pelosok Malaysia dan dunia, universiti berupaya menjadi medan penularan COVID-19. Sekiranya SOP yang sepatutnya tidak diamalkan dengan betul dan konsisten. Justru, kesihatan dan nyawa mungkin bergantung kepada kepantasan universiti diadaptasi kepada norma baru. Di Universiti Putra Malaysia, mereka mempunyai hampir 30,000 pelajar dan lebih 5,800 kaki tangan, dengan lebih 5,200 daripadanya adalah pelajar antarabangsa. Selepas 6 bulan pengajian terganggu akibat penularan COVID-19 dan pelaksanaan PKP, kini universiti di serata Malaysia masih menanti lampu hijau daripada kerajaan untuk kembali membuka pintu mereka kepada pelajar. Semuanya masih tidak tentu. Tapi apapun, di UPM, mereka telah pun bersiap siaga untuk kembali dibuka bulan hadapan. Dan mereka di sini tahu, bulan depan, pintu UPM akan dibuka dalam dunia yang amat berlainan berbanding 6 bulan lepas. Antara 15 fakulti di universiti ini, barangkali proses persediaan ini paling jelas di Fakulti Pengajian Pendidikan. Apabila COVID-19 ni berlaku, kita semua melalui beberapa fasa untuk menyesuaikan diri dan kemudian memastikan kita boleh mematuhi semua langkah-langkah yang telah ditetapkan supaya kita dapat kekal dengan kecemerlangan kita ya dalam menjaga dan mengekang jangkitan atau rantaian jangkitan COVID-19 ni. Kita telah melatih semua staf-staf kita dengan norma-norma baru yang telah dikeluarkan oleh Pusat Kesihatan Universiti UPM yang selaras dengan garis panduan KKM. Sejak beberapa bulan lalu, segala persediaan telah disusun rapi bagi memastikan SOP norma baru diamalkan di setiap kawasan kampus seluas 1,100 hektar ini. Kita ikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga dengan garis panduan yang ditetapkan oleh Keselamatan UPM. Kita ada jawatan kuasa Keselamatan UPM. Semua kena ada pelitup muka, hand sanitizer dan poster-poster untuk COVID yang kita akan pamerkan di mana-mana lah. Ia bermula daripada sebelum kita keluar daripada rumah lagi, apabila kita hendak pergi kerja, semua staf akan mengisi aplikasi COVID-19 ERT untuk menentukan sama ada mereka dalam keadaan yang sihat untuk pergi ke tempat kerja. Jadi dari keputusan aplikasi tersebut, jika mereka mendapat paparan hijau, maka mereka boleh datang ke tempat kerja dan tunjukkan kepada pengawal keselamatan dan mereka akan diberikan akses. Bila kita sampai ke tempat kerja, kita akan scan QR code untuk menentukan kehadiran kita ke lokasi tersebut. Kemudian kita ambil suhu badan macam biasa, membuat sanitasi tangan dan sebagainya, dan kemudian kita terus ke tempat kerja lah, penjarakan fizikal ya. Semua orang mesti pastikan mereka jaga penjarakan fizikal. Kemudian bila mereka melaksanakan mesyuarat ataupun ada melaksanakan perkhidmatan kaunter di tempat kerja, kita pastikan penjarakan fizikal itu berlaku. Setiap minggu kita kena melaporkan, dan kedua pembersihan kita buat sekerap mungkin seminggu sekali untuk perabot-perabot semua, tangga, everything semualah. Kita memastikan bahawa semua maklumat-maklumat ini kita memang wawarkan ya dengan jelas kepada semua staf dan semua pelajar, termasuk kita umumkan dalam media sosial dan juga media rasmi. Saya dibantu oleh staf-staf semua untuk bergotong royong, kita tampal-tampal poster, stiker semua bagi tujuan mengingatkan kita tentang bahayanya COVID dan juga SOP-SOP yang telah ditetapkan. Dan juga kita ada juga 11 pekerja kontrak yang membantu dari kebersihan yang akan menjaga kebersihan persekitaran. Tetapi semuanya bermula di sini. Inilah barisan pertama perlindungan. Kita telah menutup beberapa pintu supaya kita boleh mengawal pergerakan pelajar dan juga staf, termasuk jugalah pelawat-pelawat luar sebelum mereka memasuki kawasan UPM untuk bekerja ataupun meneruskan pengajian. Kita telah menetapkan supaya
pelajar dan juga staf mengisi Putra RIS. Dalam Putra RIS ini mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan suhu, berkaitan dengan gejala-gejala yang dialami oleh pelajar ataupun staf sebelum ini, dan juga sama ada mereka ada kontak rapat dengan mereka yang bergejala. Kategorikan jawapan ini kepada merah, hijau dan kuning. Sekiranya mereka merah, mereka tidak dibenarkan masuk kawasan UPM. Mereka yang berkategori hijau saja dibenarkan masuk, di mana pegawai-pegawai pengawal keselamatan yang terdiri daripada polis-polis bantuan UPM akan memeriksa suhu mereka, akan memeriksa kategori mereka ni. Sekiranya mereka hijau dan mereka dibenarkan masuk. Jika mereka dapat paparan kuning, mereka dikehendaki untuk pergi ke pusat kesihatan universiti untuk mendapat nasihat lebih lanjut sama ada mereka perlu ke tempat kerja ataupun boleh bekerja dari rumah, work from home. Jika mereka mendapat paparan merah, mereka memang tak boleh datang ke UPM dan mereka perlu berhubung dengan pusat kesihatan universiti untuk arahan lanjut lah. Macam pemandu Grab ataupun pemandu hantar cepat makanan, kita buat pemeriksaan. Sekiranya pemandu Grab ataupun penghantar makanan cepat ni, kita cek makanan mereka dalam kotak yang mereka bawa. Sekiranya mereka ada bawa barang-barang yang lain daripada makanan lah. Kerana berada di barisan hadapan, mereka lah berdepan paling banyak cabaran menguatkuasakan SOP norma baru. Cabaran yang pihak keselamatan di Universiti Putra Malaysia alami sepanjang COVID ni ialah kesesakan yang berlaku akibat daripada pemeriksaan saringan COVID-19 yang kami lakukan di setiap pintu-pintu masuk, yang mana setiap satu kenderaan yang masuk tak akan terlepas daripada melakukan saringan tersebut. Mereka enggan kerana pada mereka benda tu menyusahkan, melambatkan proses mereka untuk masuk ke dalam kawasan UPM. Tetapi di pihak kami tiada kompromi dan tiada apa alasan untuk tidak melakukan saringan tersebut. Pada kami itu sangat penting untuk menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tetapi sudah tentu dunia norma baru mengubah aspek paling penting di universiti ini. Proses pengajaran dan pembelajaran perlu melalui transformasi yang menyeluruh dan cepat bagi memastikan kemajuan akademik pelajar tidak terencat. Apabila PKP diumumkan, semua pensyarah, semua staf pelaksana mahu atau tidak perlu melaksanakan pembelajaran secara dalam talian sepenuhnya, ya. Jadi di situlah kita dapati apa yang kita telah ada selama ni, persediaan kita memang mencukupi dan kita dapat implement sepenuhnya, dan itu memang amat menarik, ya. Kita dapat buat kuliah amali, tugasan, ujian dan juga peperiksaan akhir secara dalam talian sepenuhnya. Pelajar-pelajar akan masuk pada bulan Oktober. Kita telah buat simulasi yang mana pembelajaran akan berlaku dalam mod pembelajaran teradun, ya, ataupun blended learning ataupun secara hybrid, di mana kita ada mod bersemuka dan juga mod dalam talian. Jadi kita akan ada pelajar-pelajar yang akan menghadiri kuliah secara bersemuka dan sebahagiannya dalam talian, kemudian kita gilirkan. Kaedah mengajar secara online, kita ada dua kaedah yang utama. Yang satu kita namakan segerak ataupun synchronous, dan yang kedua kita menggunakan kaedah tidak segerak ataupun yang kita panggil asynchronous. Jadi dua kaedah ini untuk yang segerak, okey, dia lebih kepada pengajaran secara live, ya, bermakna pensyarah akan live bersama-sama dengan pelajar dan akan membuat pengajaran melalui di atas talian. Jadi contoh yang pernah digunakan sebelum ini, pensyarah akan online, okey, di Zoom bersama-sama dengan pelajar real time, dan masa itu pengajaran akan berlakulah seolah-olah kita berada di dalam kelas. Ya, itu kaedah segerak. Dan kaedah yang kedua, pengajaran online adalah kaedah yang tidak segerak. Jadi kaedah tidak segerak ni dia nature dia adalah lebih fleksibel. Jadi bila dia lebih fleksibel, dia ada bermacam-macam cara yang kita boleh gunakan. Salah satu yang pensyarah ataupun saya sendiri gunakan adalah di mana kita membuat rakaman video terlebih dahulu dengan pengajaran atau bahan pengajaran yang kita nak tunjukkan atau kita sampaikan kepada pelajar. Kita akan membuat rakaman, okey, dan lepas tu kita akan upload ke platform seperti YouTube ataupun laman pengajaran yang kita ada di UPM, kita panggil Putra Blast, dan link tu kita akan berikan kepada pelajar, dan selalunya pelajar boleh menonton kuliah tu dalam tempoh masa yang diberikan.
Pembentangan dan kajian juga tidak terkecuali. Strategies. So the idea is really to challenge you with this set of setting. Okay, so you will think through all the principle or all the underlying theories that we have learned. Pembentangan kertas projek kita jalankan sepenuhnya melalui aplikasi dalam talian. Tapi sebenarnya kita akan buat persediaan seperti sebelum PKP lah, sebelum norma baru kan, kita keluarkan jadual, maklumkan awal pada 3 identiti, iaitu pelajar, pensyarah dan juga penilai. Ya. Seterusnya kita tentukan date lah, tapi kita kata dia tidak tertakluk pada jangka masa yang dah ditetapkan tu, masih lagi boleh longgar lah, mana tolak ansur antara pelajar, pensyarah dan juga penilai. Sebelum PKP tak buat macam tu kan. Jadi ini kita bagi masa sikit, tapi dalam lingkungan yang ditentukan lah. Bagi pelajar yang sedang melakukan penyelidikan yang memerlukan mereka untuk pengumpulan data, so dengan adanya teknologi yang sekarang, mereka juga mulai melakukan secara atas talian. Sebagai contohnya, kalau penyelidikan mereka memerlukan pengumpulan data yang melibatkan soal sidik, mereka boleh edarkan secara atas talian ataupun mereka boleh edarkan secara pos. Jadi tidak memerlukan pelajar ini berada bersama responden pada ketika itulah. Kita juga memang memastikan jaminan kualiti pengajaran dan pembelajaran ini boleh dipastikan melalui latihan yang berterusan kepada para pensyarah untuk melaksanakan kuliah secara dalam talian. Dan pada masa yang sama, latihan yang berkaitan juga kita keluarkan, kita pastikan diterima oleh pensyarah untuk memastikan penilaian kepada pelajar ini dapat dilaksanakan dengan secara sewajarnya. Persediaan juga diletakkan jika ada pelajar yang tiada pilihan. Sekiranya ada keperluan untuk pelajar ini berjumpa dengan pensyarah, so kita di UPM ni kita telah ada SOP yang ketat. Okay, mana contohnya mereka perlu mendaftar di Pejabat Keselamatan dan seterusnya. Apabila berada di fakulti, mereka perlu mengambil suhu dan mengikut SOP yang seperti mana yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Setelah melalui proses ini, barulah mereka boleh berjumpa dengan pensyarah dalam penjarakan sosial yang ditetapkan. Tetapi seperti semua sektor lain, sektor pendidikan juga tidak kebal daripada cabaran apabila perlu melaksanakan segala SOP norma baru. Malah, sektor ini antara yang berdepan paling banyak cabaran, serta cabaran-cabaran yang lebih rumit. Pembelajaran atas talian nampak seperti penyelesaian baik secara teori. Tetapi bagaimana bagi mereka yang mempunyai jurusan bersifat fizikal seperti memasak, menjahit atau sains sukan? Bagaimana pula dengan mereka yang menetap di kawasan yang tiada internet? Juga selepas ini, bagaimana UPM bersedia menerima ribuan pelajar baru dengan cara baru? Cerita norma baru kembali selepas ini. Dunia norma baru mempersembahkan pelbagai cabaran kepada universiti yang mempunyai ratusan ribu pelajar dari serata dunia dan pelbagai jurusan pengajian yang berbeza sifatnya. Di Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia, mereka telah meletakkan segala persediaan untuk menerima semula pelajar bermula Oktober ini. Segala aspek dirancang rapi, daripada keselamatan kepada kemasukan pelajar, kepada pengajian secara atas talian dan pelbagai lagi. Apabila PKP diumumkan, semua pensyarah, semua staf pelaksana, mahu atau tidak, perlu melaksanakan pembelajaran secara dalam talian sepenuhnya. Student akan ada akses kepada kursus-kursus ni. Jadi contohnya bila mereka pergi ke sini, okey, jadi mereka akan tengok bahan-bahan yang kita dah masukkan. Jadi ada week 1 dan sebagainya dah saya dah susun. Jadi bila mereka klik kepada sesuatu week tu, mereka akan mendapat bahan ataupun link. Seperti yang diceritakan dalam bahagian pertama sebentar tadi, ini mungkin tidak menjadi masalah bagi kebanyakan jurusan. Tetapi bagaimana dengan jurusan yang bersifat fizikal seperti masak, menjahit atau sains sukan? Perkara ini adalah satu norma yang kita patut terima, ya.
konten pengajaran dapat diterima. Tapi cuma dalam bidang pendidikan jasmani, kita banyak bergerak. Ya? Sebab kita menggunakan psikomotor. Ya, tengok tangan saya bergerak kan? Jadi kalau kita nak melantun bola, kita kena ada feel. And the best way of learning adalah menggunakan semua deria kita. Mata, rasa, bunyi, tangan, pegangan. Jadi itu tak ada masa kita buat online. Salah satu daripada yang feedback yang saya dapat adalah mereka suka berinteraksi berdepan, tetapi bila kita ada satu skrin, ya, dan 40 pasang mata, dan 40 pasang mata ni menunggu giliran nak bertanya soalan, itu orang kata dia ada lag sikit. Ya, kalau tidak dalam kelas, kita boleh buat secara berkumpulan, kan? Tetapi online kita agak sukar untuk buat gitu. Yang paling saya rasa perbezaannya adalah kekurangan social connection dengan pelajar-pelajar saya. Sebab secara amnya, macam saya jenis yang di dalam kelas, saya suka berinteraksi dengan pelajar. Selalunya dalam kelas saya ada 30 ke 35 orang pelajar. Jadi saya cuba mengenali setiap seorang daripada mereka. Okay, bila saya dalam kelas, okay, kita boleh tahu, okay, student ni dia macam pendiam sikit. Jadi bila kita dalam kelas, kita boleh approach dia. Terus ke dia, tanya nama dia. Tapi bila kita berada di situasi online, kita hanya terhad kepada skrin. Dan kadang-kadang cuma hanya 1-2 saja yang macam berani bersuara di sebalik skrin. Yang lain tu dia agak pemalu atau camera shy mungkin. Jadi dari segi social connection tu nak balance kan memang agak challenging. Justru seiring dengan pelajar, pensyarah juga perlu memastikan mereka bersedia. Bila ada aspek online tu, kita perlu fikirkan aspek teknikal sekali pada masa yang sama. Maknanya kalau kita ajar secara bersemuka, selalunya kita dah siap konten kelas kita terus ke kelas. Okay, tapi kalau online ni, konten ataupun bahan pengajaran, lepas tu kita kena sediakan pula platform untuk mengajar student. Jadi mengajar student maknanya kita startkan Zoom channel, kita akan hantar link kepada Zoom channel dan kena set upkan semua tu dan student akan masuk. Jadi itu daripada segi persiapan teknikal. Lepas tu pengajaran berlaku dan lepas habis selalunya kalau kelas bersemuka kira kita boleh keluar teruslah daripada kelas. Tapi kalau online kita kena upload pula bahan tu di dalam YouTube untuk pelajar-pelajar menonton kepada kemudian hari, terutama yang tidak dapat online pada masa yang kita ajar. Tetapi bagi pelajar di luar bandar, cabarannya lebih serius. Bila kita mengajar secara live menggunakan platform Zoom, yang itu selalunya melibatkan high bandwidth dan memerlukan data internet yang sangat tinggi. Jadi di situ akan ada kekangan dengan student yang tidak ada data atau tidak boleh online atau data internet dia tidak berapa stabil. Jadi untuk mengatasi masalah itu, kita sebagai pensyarah kena sentiasa ada backup. Kami akan teliti satu persatu dan cuba untuk mengatasinya secara individu. Jadi katakan kalau pelajar daripada kawasan luar bandar mungkin tidak mendapat aplikasi Zoom, jadi kami akan cuba untuk memberikan beberapa alternatif lain yang pelajar boleh akses kepada aplikasi tersebut. Kita akan juga buat bahan pengajaran yang menggunakan kaedah low bandwidth. Jadi untuk pelajar yang tidak ada internet yang kuat atau kekangan internet, jika mereka tidak dapat participate dengan menggunakan platform yang high bandwidth, kita beri alternatif kepada mereka untuk participate di dalam low bandwidth platform. Jadi contohnya macam mereka boleh melihat video tu daripada WhatsApp, sebab WhatsApp menggunakan low bandwidth yang rendah, ataupun kita hantar bahan bacaan seperti PDF juga menggunakan WhatsApp. Jadi kita mempelbagaikan kaedah tu untuk memastikan pelajar kita regardless of dia punya internet access, dia dapat akses kepada bahan. Jadi kita akan tanya dulu pelajar terlebih dahulu apa halangan dan cabaran dia dan kita akan pelbagaikan kaedah tu. Saya akan hubungi dulu pelajar yang terlibat dengan kertas projek ni dan kita akan macam saya buat tinjauan lah sama ada pelajar ni menghadapi masalah atau tak lah. Jadi kalau yang masalah tu dia sempat cari kita panggil sudut-sudut yang tertentu untuk dapatkan talian internet yang baik lah. Sebagai contoh kan, saya ada pelajar daripada Tawau. Kita awal kontak dia awal dan tanya dulu ada problem ke tak, and then kemudian tu pelajar dia kata okey doktor, saya dah dapat sudut yang baik untuk saya present. Begitu juga macam saya ada pelajar di Kuantan, talian internet agak sukar kat rumah dia dan dia bergerak ke rumah kakak lah. So dia tumpang di di Bandar Kuantan dan dia dapat buat dengan baik. Tetapi cabaran tidak terhenti hanya pada pelajar sedia ada. Bulan hadapan, UPM juga akan menerima ribuan pelajar baru.
Dan proses kemasukan mereka, termasuk temuduga kemasukan, sedang dilakukan sekarang dalam cara norma baru sudah tentu. Di bilik ini, kaki tangan universiti melakukan puluhan temuduga dengan pelajar di seluruh negara. Semua bagi memastikan segala proses selesai sebelum proses kemasukan fizikal bermula. Calon dimaklumkan lebih awal untuk berada di tempat yang mempunyai capaian internet yang baik dan stabil. Calon juga diberikan peluang pada masa yang lain jika waktu tersebut kita dapat gangguan internet disebabkan oleh cuaca ataupun lain-lain masalah. Apa yang saya boleh katakan, hampir 100% calon kita mempunyai capaian internet yang stabil semasa proses temuduga dalam talian yang kita laksanakan. Dari segi kelebihannya, di mana perbelanjaan yang perlu ditanggung oleh calon yang pada tahap minimum dan di mana universiti juga tidak perlu mengeluarkan belanja yang begitu banyak berbanding dengan produktiviti yang kita dapat. Pelajar tidak perlu berbelanja untuk datang ke sini bagi tujuan menghadiri temuduga yang mengambil masa lebih kurang 15 ataupun 20 minit. Yang keduanya adalah dari segi perjalanan. Mereka tidak perlu berjalan, mereka tidak perlu mengeluarkan ataupun mengambil transportation untuk datang ke UPM bagi tujuan pengambilan pelajar. Yang ketiganya adalah dari segi logistik. Mudah untuk kita kawal kerana pada kali ini kita hanya menggunakan bilik virtual ataupun bilik maya dan kita tidak perlu menyediakan lebih kurang 20 ataupun 25 bilik untuk tujuan temuduga secara bersemuka. Norma baru mengubah hidup semua. Di sini, setiap orang, daripada pengawal keselamatan kepada pensyarah, daripada kaki tangan pembersihan kepada dekan dan ketua unit, semuanya menggembling tenaga bukan sahaja untuk memastikan pendidikan tidak terhenti, tetapi juga kerana mereka percaya warga UPM ibarat satu keluarga besar. Di belakang segala kerumitan ada hikmahnya. Dan lebih daripada segala SOP yang kita amalkan, semangat inilah yang akan membantu kita semua mengharungi tempoh ini dengan jayanya. Takut masih. Pasal di luar sana masih ada jangkitan. Tapi menggunakan swab itulah, insya-Allah aman. Dari semasa ke semasa mengikut SOP yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa cara sekalipun, takut kita tolak tepi, yang penting kesejahteraan warga UPM kita jaga. Saya tidak nampak ianya sebagai satu kekangan, tapi saya merasakan ianya satu cabaran untuk pelajar dan penyelia. Dan saya merasakan dengan norma baru ini, penyelia dan pengajar akan menjadi lebih efektif dari segi pengurusan dan pengurusan masa. Sebagai contohnya, pelajar dia sedar bahawa penyelianya mempunyai kekangan dari segi untuk berjumpa, dari segi masa, dan mereka akan lebih bersedia apabila mereka berjumpa dengan pensyarah ataupun penyelia mereka. Pensyarah menjadi lebih kreatif kerana kita mengguna pakai pelbagai aplikasi dan juga tools dalam talian. Dan untuk itu, kita juga perlu dalam masa yang sama mengenal pasti apakah keperluan dan masalah belajar. Jadi ada dalam kalangan pensyarah yang membuat survey untuk meninjau apakah maklum balas keperluan pelajar dan berdasarkan kepada keperluan itu mereka bentuk peperiksaan yang sepatutnya. Apa yang pasti, bagi pelajar tahun akhir, pengalaman yang mereka lalui tahun ini adalah sesuatu yang memang tidak akan mereka lupakan. Pelajar final year lepas ni kita dah tak jumpa mereka lagi. Jadi selalunya, tradisinya bila kita ada pembentangan project paper ni, dia sangat meriah tau di jabatan. Jadi hari tu is a big day for the students. Kita datang, student memang ramai. Tapi bayangkan hari untuk yang baru ni, sebab kita buat online, saya datang ke pejabat seperti biasa, saya tengok sunyi. Padahal today is actually a very big day untuk our students. Sebab semua buat online masing-masing. Jadi perkarangan jabatan tu sunyi. Tapi in the end, ialah itu adalah cabaran kita
ataupun kenangan bila mengadakan pengajaran secara online ni dia berbeza. Kadang-kadang ada rasa sayu sedikit, tapi itulah cabaran yang ataupun itulah norm yang kita embrace di bawah pandemik COVID-19 ni. Mestilah kita akan rasa happy sebab kita dapat habiskan belajar selama 4 tahun. But at the same time, Fatin rasa sangat sedih lah sebab kita habis belajar tanpa classmate kita, tanpa kita nak jumpa diorang, dah tak jumpa. So like sangat rindu, and then kita tak dapat jumpa lecturer kita, tak dapat nak buat perjumpaan. Kan kita selalu like setiap minggu akan perjumpaan dengan kawan-kawan, yang makan-makan kawan. Tapi bila habiskan belajar tanpa diorang, like 3 bulan tanpa rakan-rakan, sangat sedih lah. Macam assignment sebelum ni kami akan buat ramai-ramai, ada semangat kawan-kawan. Begitulah antara cabarannya. Tapi so far alhamdulillah macam kami semua dapat atasi semua permasalahan ni dengan baik. Saya harap dan saya seru pada semua pelajar untuk terus bersemangat, tetapkan mindset kita untuk terus belajar walaupun online ke tidak online ke, semangat tu tetap sama. Saya sebagai seorang ibu, saya merasa bimbanglah keadaan kedua-dua anak saya yang masa tu sedang berada di UPM, berada jauh daripada pandangan mata saya dan berada di seberang laut pula tu. Saya sebagai seorang ibu, saya merasa sungguh bimbanglah pada masa tu sebab krisis masa tu di Selangor COVID-19 keadaan kes saban hari kian meningkat. Jadi saya terlalu bimbang akan anak-anak saya, kedua-dua anak saya yang berada di situ, tapi memandangkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak UPM dan kerajaan, saya berasa agak lega sedikitlah. Kepada ibu bapa dan juga pelajar yang rasa gusar ataupun takut untuk kembali, nasihat kami ialah kami akan sentiasa pastikan bahawa pelajar-pelajar kami akan dapat belajar dengan tenang, fokus kepada pengajaran mereka, selesa dan selamat dengan semua keadaan yang berlaku. Dan kami akan pastikan bahawa segala peraturan yang berkaitan dengan SOP akan dipatuhi. Sebab yang pentingnya ialah kita jaga kita.